Ketua Dewan Pemuda PAS Malaysia Al-Fadhil Ustaz Musaddaq bin Haji Ahmad, Setiausaha Badan Perhubungan PAS dari Kedah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasir Zakaria, Ketua Dewan Pemuda PAS dari Kedah, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizat Zakaria, Penolong Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah. Yang berhormat Saudara Nasir Nasir Mustafa, Adun Kubang Watan yang juga Penolong Setiausaha Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, yang kita sangat hormati, orang yang berjasa cukup lama dengan Seribu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi bin Husin, sekarang sebagai pengarah pilihan raya Dewan Ulama PAS Negeri Kedah. Abang-abang saya, bekas-bekas Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri, khususnya Pak Tih Haji Aris bin Awang yang turut bersama pada malam ini, Ashabul Fadilah, sah kepimpinan di semua peringkat, Al-Fadhil Pengetua Guru Besar Mudir Sekolah Rendah Islam Darul Ulum Ustaz Muhammad Fikri Sahab, seluruh ahli-ahli jawatan kuasa lembaga takdir, seluruh guru-guru, para pendidik, ibu ayah, pimpinan masyarakat, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat, juga anak-anak yang dirahmati Allah sekalian. Marilah pada malam yang mulia ini, malam yang sangat bersejarah, sempena sambutan 25 tahun Sekolah Rendah Islam Darul Ulum menabuhkan jasa bakti di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas limpahannya. Kita dapat menyaksikan satu institusi yang sudah cukup berjasa, yang malam ini disambut sambutan 25 tahun usianya melaksanakan tanggungjawab perjuangan, khususnya dalam bidang pendidikan. Tidak mampu untuk kita menyebut satu demi satu orang yang berjasa, tapi yang paling dekat mendahului kita ialah orang yang masih menjawat pengurusi kepada Sekolah Rendah Islam Darul Ulum, yang mendahului kita semua kira-kira hampir sebulan yang lalu. Allahyarham Ustaz Ahmad Aizat bin Muhammad Syauqi. Saya mengajak tuan-tuan perempuan malam ini untuk sama-sama kita hadiahkan Ummul Kitab kepada Allahyarham Ustaz Ahmad Aizat dan juga mereka yang telah berjasa, yang mendahului kita sepanjang 25 tahun Sekolah Rendah Islam Darul Ulum. Al-Fatihah. Tuan-tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita sebut
pendidikan. Pendidikan sangat rapat dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pula adalah merupakan asas yang utama Allah Subhanahu wa ta'ala cipta manusia. Sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, daripada ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34, membicarakan di sana perkara yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam dan perkara yang berkaitan dengan asas penciptaan itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Bagaimana Allah telah mengajar, mengasuh dan mendidik Nabi Allah Adam alaihi salam dengan asma. Asma dihuraikan oleh alim ulama. Ada yang menyatakan bahawa asma dengan makna ilmu yang pelbagai, yang perlu untuk menjadi bekalan sebagai khalifah. Ada yang menghuraikan asma itu dengan maksud bahasa, segala macam bahasa yang diperlukan oleh dunia. Dan ada yang menghuraikan asma dengan makna benda-benda, segala nama-nama yang perlu untuk diketahui oleh seorang khalifah bagi memimpin, membangun dan memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apabila kita membaca pula surah Al-Qalam, bagaimana Allah memulakan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dimulakan dengan perintah baca. Dan itulah perintah pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alim ulama kita menyambung perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi Adam sebagai Abul Bashar dengan ilmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya juga dengan ilmu. Dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya juga adalah dengan ilmu. Maka sebab itu apabila parti Islam Sembilan PAS menjadikan kebangkitan ilmu, pembangunan ilmu sebagai keutamaan, artinya PAS berada pada satu landasan yang tepat. Landasan bukan sekadar memikirkan bagaimana cara untuk nak menguasai, mengurus dan mentadbir dunia, khususnya Malaysia. Tapi yang lebih utama daripada itu ialah bagaimana nak membentuk manusia. Sebab manusia tidak seperti batu bata. Sebab manusia mesti dibentuk, diasuh agar dia benar-benar menjadi manusia. Proses memanusiakan manusia, insaniyatul insan, adalah merupakan suatu proses yang sangat penting. Dan insaniyatul insan tidak boleh dilaksanakan melainkan dengan ilmu dan pendidikan. Kalau kita abai ini, manusia akan mengubah watak menjadi binatang. Saya selalu cerita bagaimana seorang wartawan dapat merakamkan sekeping gambar seekor anjing. Dia gonggong, dia tokak satu beg plastik, yang dalam beg itu ada satu bayi
yang dibuang di lungguk sampah. Anjing ini bungkung, plastik ini bawa keluar, dan akhirnya bayi itu dapat diselamatkan. Lalu wartawan ditulis, seorang anjing telah menyelamatkan satu bayi yang dibuang oleh seekor manusia. Ini tuan-tuan satu kata-kata yang menggambarkan betapa kalau sekiranya manusia tak diasuh, tak dididik dengan ilmu pengetahuan, dengan asas kehidupan yang Allah berikan kepada Nabi Adam dan Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manusia akan jadi binatang. Sebab itu alhamdulillah, syukur pada Allah apabila malam ini kita berada di perkarangan Seridu, sebuah institusi milik rakyat, dinaungi langsung oleh Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah, di bawah Badan Perhubungan PAS Negeri Kedah, yang telah mengambil suatu tanggungjawab untuk melaksanakan tuntutan mengasuh, mendidik manusia dengan ilmu pengetahuan. Lanjutan daripada anak-anak kita yang berada di peringkat prasekolah pasti, yang kalau kita lihat bagaimana sejarah penubuhan Seridu ini ada kaitan yang sangat rapat dan sangat dekat dengan kejayaan penubuhan pusat asuhan tunas-tunas Islam. Pasti hari ini berada jauh di hadapan berbanding dengan tadika kemas, jauh di hadapan dengan jumlah pelajar sudah mencecah hampir 100.000, dengan perkembangan pendidikan dari sudut pengisian silibus yang disediakan oleh pasti cukup hebat, diiktiraf oleh kawan dan lawan, termasuk Kementerian Pelajaran Pendidikan sendiri mengiktiraf apa yang ada kepada pasti. Maka lanjutan daripada pasti inilah tertumbuhnya sekolah rendah Islam Darul Ulum, dan Seridu Tandok ini adalah di antara sekolah rendah yang awal tahun 1989, di antara yang awal. Kita boleh lihat tuan-tuan yang saya berani sebut awal ni pasal daripada silibus yang ada di Seridu inilah berjaya dikembangkan ke seluruh negeri Kedah, dan hari ini kita ada 13 buah sekolah rendah Islam di negeri Kedah yang kita sudah gabungkan di bawah Pertubuhan Hal Ehwal Sekolah Agama Esa. Dan alhamdulillah silibus yang ada pada Seridu ini telah diangkat oleh rakan-rakan kita, bukan sekadar negeri Kedah, bahkan banyak negeri-negeri di Malaysia. Yang berjumpa Ustaz Fauzi, yang berjumpa dengan pimpinan di Seridu ini untuk dapatkan, dan alhamdulillah mereka telah manfaatkan silibus yang disediakan, dan akhirnya berjaya menubuhkan banyak lagi sekolah di Semenanjung. Tidak sekadar Semenanjung, bahkan sampai ke Kepulauan Borneo, sampai kepada Sabah dan Sarawak. Syukur pada Allah. Tapi tuan-tuan, apa yang kita miliki belum cukup. Cabaran pendidikan cukup hebat, perkembangan pendidikan sangat cepat, memerlukan kita melangkah ke hadapan. Kepimpinan Seridu yang ada pada hari ini perlu fikir bagaimana nak melangkah 25 tahun yang akan datang. Ini cabaran yang perlu untuk kita buat persiapan. Dan saya yakin alhamdulillah di bawah kepimpinan
Saudara Suhaizan yang malam ini hadir jauh untuk bersama dengan kita, telah menubuhkan di peringkat Dewan Pemuda Malaysia Jabatan Sekolah Rendah. Dan kebetulan baru-baru ini diadakan satu perbincangan. Alhamdulillah, saya Ustaz Muhammad Ismail, kita juga dijemput untuk bersama. Hasil daripada perbincangan itu kita bersetuju untuk memastikan satu silibus digunakan pakai di seluruh negara untuk sekolah-sekolah rendah kita. Dan silibus ini sudah siap disediakan oleh suatu unit di bawah Jabatan Pendidikan Pasti yang disebut dengan silibus kafah. InsyaAllah saya dipahamkan seribu Said dibuat kepada untuk negeri Kedah ini akan menjadi di antara sekolah awal yang akan menggunakan silibus ini untuk tahun depan, insya-Allah. Sebab alhamdulillah di peringkat Jabatan Pasti mereka sudah buat persiapan yang cukup rapi. Dan bila kita teliti silibus yang disediakan, kita lihat tuan-tuan memang cukup menarik. Kalau selama ni anak-anak mengaji sains memperkenalkan manusia, anggota tubuh manusia, tapi sains yang ada kepada silibus kafah yang akan digunakan di sekolah-sekolah rendah, insya-Allah, yang diasah ditubuhkan oleh Parti Islam di semua peringkat. Kalau pelajaran sains, tajuk yang mula ialah mengenal diri. Sains diletakkan ayat-ayat Quran, dalam sains diletakkan hadis-hadis Nabi. Bila kenal diri, sebagaimana yang disebut, man arafa nafsahu qad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya. Ini tuan-tuan yang kita nak bawa. Sebab ini adalah lanjutan daripada apa yang sudah ada, cuma dilengkapkan lagi untuk menghadapi cabaran zaman. Kita tahu hari ini tuan-tuan, cabaran yang sedang kita hadapi, suatu faham yang sedang melanda negara cukup dahsyat. Bukan sekadar negara kita, bahkan negara-negara Islam dalam dunia. Cabaran Islam liberal yang mengenengahkan ajaran-ajaran, di antaranya ialah semua agama sama. Kita nak kata Islam agama yang benar, sila. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena kata agama lain juga benar. Dalam masa yang sama, kita kena mengakui bahawa semua agama membawa kebenaran. Ini ajaran yang sedang kita hadapi. Di samping ajaran Islam liberal juga mengenengahkan bahawa sudah tidak ada halangan lagi sesudah seseorang manusia berusia 18 tahun untuk memilih agama apa yang dia suka. Itu menempati perlembagaan, beri kebebasan, beri hak. Maka apa yang berlaku dalam negara, contohnya satu manusia yang bernama Azalina Jailani, Lina Joy, ini menjadi suatu bahan uji kaji untuk melihat bagaimana kekuatan undang-undang, bagaimana kekuatan mahkamah kita untuk nak menghadapi cobaan manusia yang beragama Islam, tukar agama, atau dalam istilah lain disebut murtad. Tak cukup dengan itu, mereka berjuang lagi. Antara yang mereka perjuangkan ialah bagaimana nak ketengahkan dalam masyarakat bahawa segala tafsiran-tafsiran yang ditafsirkan oleh ulama-ulama zaman dulu terhadap Al-Quranul Karim, baik sebut Imam At-Tabari dengan kitab tafsirnya At-Tabari, sebut tafsir Al-Azim,
karangan Imam Ibnu Katsir, sampailah kepada zaman kita hari ini. Sebut fi zilalil Quran. Bagi mereka semua kitab-kitab tafsir ini sudah ketinggalan zaman. Perlu ada tafsiran semula, tafsiran yang tidak lagi terikat dengan disiplin ilmu tafsir. Yang selama ni tuan-tuan nak tafsir Al-Quranul Karim, mesti Quran itu ditafsir dengan ayat Quran sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran mesti ditafsir dengan hadis Nabi. Kemudian Al-Quran mesti ditafsir dengan pandangan para sahabat. Kemudian barulah boleh dibawa pandangan-pandangan ulama yang mendalami ilmu Al-Quranul Karim. Mereka dah menguasai dah asbabun nuzul, sebab-sebab turun Quran. Mereka menguasai ilmu yang berkaitan dengan nasakh mansukh. Datang zaman ini, zaman yang mempertikai semua tafsiran-tafsiran itu dianggap sudah ketinggalan zaman dan perlu ada tafsiran baru, yang tafsiran itu hanya memadai dengan akal fikiran. Ini tuan-tuan cabaran baru yang sedang anak-anak kita hadapi. Demikian faham ajaran liberal, Islam liberal juga bawa. Ketengahkan lagi pandangan bahawa segala hukum hakam yang ada hari ini hanyalah ciptaan daripada para fuqaha dan ulama yang terdahulu. Maka perlu dikaji semula. Antara hukum hakam yang perlu dikaji semula, perkara yang berkaitan dengan masalah faraid. Pasal apa orang lelaki dapat lebih perempuan kurang? Sepatutnya kena sama. Mengapa diberi hak lebih kepada lelaki dalam soal berkahwin? Pasal apa tak bagi perempuan sama? Mengapa diberi hak pada lelaki untuk mencerai tetapi tak diberi hak kepada wanita? Bagi hak sama rata. Kalau isteri dicerai oleh suami dengan satu talak, isteri tambah pula satu lagi, cerai suami satu lagi. Ini tuan-tuan yang sedang dibawa. Sebab itu kita diuji lagi bila kita berhadapan dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan yang mengatakan bahawa Seksyen 66 Undang-Undang Syariah Negeri Sembilan yang melarang menegah daripada orang lelaki berpakaian dengan pakaian wanita, bahasa mudah kondang, itu dinafikan oleh Mahkamah Rayuan, mengatakan bahawa undang-undang tersebut bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Tuan-tuan bayangkan apa yang sedang dibuka dalam negara kita ni. Sampai kawan-kawan kita pun post masuk banyak dalam Facebook, kita pun baca dalam media baru. Hari ini JPJ buat operasi tahan kalau ada kenderaan yang diubah suai. Ubah suai kenderaan salah, tapi ubah suai tukar dan tina tak ada masalah. Ini tuan-tuan dunia yang sedang kita hadapi. Maka sebab itu kita sebut tadi, cabaran pendidikan yang ada di hadapan bukan kepala kecil. Bukan tuan-tuan kita boleh pandang mudah, mesti dipandang dengan satu pandangan bahawa kita mesti bekerja kuat untuk menghadapi cabaran-cabaran itu, dan sudah tentu kita tak dapat hadapi melainkan dengan pendidikan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dari Sri, alhamdulillah kita melangkah sekolah menengah Islam. Di Kedah kita ada 9 buah sekolah menengah Islam yang juga kita sudah gabungkan. Dan alhamdulillah PAS Kedah melangkah lagi di zaman Allahyarham Ustaz Fadil, Ustaz Azizan mewujudkan Kolej Islam Darul Ulum Kilu. InsyaAllah tuan-tuan, di tapak kita muasasah Darul Ulum, kita akan buka lagi satu cabang
yaitu Markazul Lughah, pusat bahasa. Sekarang dalam proses pembinaan. InsyaAllah tuan-tuan tolong doa. Ini adalah usaha kita. Waktu kita perintah negeri Kedah, kita buktikan kesungguhan dengan kuih. Kita baru sahaja mendapat maklumat tuan-tuan, Queen sedang berunduk ke belakang. Cukup dahsyat. Tak cukup masa untuk saya cerita. Tapi apa yang penting, kita fahami bahawa cabaran yang sedang kita hadapi di saat waktu kita diamanah menjadi kerajaan di Kedah, kita buktikan kesungguhan dalam soal pendidikan. Queen kita nak angkat sungguh-sungguh. Letak satu target. Bila tuan-tuan? 2014, 2015 sudah menjadi sebuah universiti penuh. Tapi hari ini sayang, Allahyarham Ustaz Azizan bersama dengan kepimpinan sewaktu dengannya berusaha mengangkat Queen, difahamkan daripada syarat-syarat yang diletakkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, hanya tinggal satu sahaja yang belum lengkap. Dari sudut profesor dah lengkap, dari sudut pensyarah dah lengkap, dari sudut kajian yang dibuat dah lengkap, dari sudut tuan-tuan pelajar, insya-Allah kita sedang menuju. Hari itu kita dah ada 7,000 pelajar lebih. 7 nak pergi sampai jumlah 10,000. Satu lagi saya tak lengkap. Kita belum ada satu pusat ataupun sebuah universiti tetap induk. Maka sebab itu Allahyarham Ustaz Azizan telah melaksanakan usaha yang sangat-sangat bersungguh untuk memastikan terbina sebuah bangunan kampus tetap di Kuala Ketil yang tuan-tuan pun maklum dah pindah, dah belajar. Tapi bila bertukar kerajaan, dia buat balik ke Melgong. Di Melgong yang boleh menampung hanya dalam lingkungan 5,000 pelajar, diisi sampai 7,000. Tuan-tuan bayangkan. Kita sebut hal ini bahawa kerajaan yang ada pada hari ini ialah kerajaan yang sedang bergunduk ke belakang. Dan sangat menduka citakan kita apabila sekolah agama yang sangat disayangi menjadi milik kerajaan negeri Mata Mahmud sekarang sedang giat proses berjalan untuk diserahkan sepenuh di bawah sekolah agama bantuan kerajaan. Saya kemuka dalam sidang Dewan Undangan Negeri, tanya kepada Exco Pendidikan, adakah Exco buat kajian? Teliti atau tidak silibus yang nak dikemukakan satu masa depan oleh Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan? Kita difahamkan satu silibus yang baru diperkenalkan, silibus dini bagi menggantikan silibus Azhari. Yayasan Islam Negeri Kelantan tolak secara total silibus ini. Kedah dalam kajian. Saya tanya beberapa bulan lepas, adakah pihak kerajaan negeri Kedah buat kajian dengan teliti apa perbezaan, apa kesan yang akan berlaku kepada pelajar bila kita laksanakan satu silibus yang baru? Exco boleh jawab, dia kata saya pun tak apa faham. Dalam tak apa faham tu boleh diserahkan Mata Mahmud kepada SABK. Tuan-tuan, kita tak pernah pertikai penubuhan SABK, kita tak pertikai sekolah menengah kebangsaan agama, kita tak pertikai sekolah-sekolah hari ini memasukkan silibus-silibus agama, diperkuatkan. Itu adalah nilai tambah. Tapi kita bimbang apa yang ada pada sekolah-sekolah agama kita tiba-tiba susut nilai dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan. Kita nak supaya sentiasa ada penambahbaikan, supaya ada tambah nilai, jangan berlaku susut nilai. Sebab kita sedang melangkah menghadapi cabaran di era baru ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kajian dibuat dalam dunia ini, khususnya negara kita, disebut tuan-tuan bahawa daripada sekumpulan manusia yang diletakkan dalam kajian
nak tengok bagaimana kepercayaan pada satu-satu kelompok. Rupanya yang paling dipercayai dalam kelompok manusia yang ada, tuan-tuan, bila dibuat kajian, orang yang paling dipercayai nombor satu ialah dari kalangan doktor. Memang pun kita percaya sungguh, doktor beritahu yang dia tak boleh makan, dia boleh makan, kita jaga sebab apa? Doktor datang. Nombor dua, tuan-tuan, kelompok yang kedua yang sangat dipercayai ialah guru. Tuan-tuan, hasil kajian, hak nombor last sekali yang dipercayai ialah orang politik. Nasiblah siapa jadi orang politik. Artinya masyarakat meletakkan harapan yang sangat tinggi kepada para pendidik. Sebab itu sempena dengan 25 tahun Sekolah Kedah Islam Darul Ulum, kita sangat mengharapkan, saya yang rakan-rakan bagi amanah untuk mengurus tadbir pertubuhan nak lewat sekolah agama Hesa yang menaungi 85 institusi di Kedah. InsyaAllah, tuan-tuan, 25 hari bulan ini kita ada satu perbincangan secara menyeluruh untuk kita hadapi cabaran-cabaran ke depan. Pondok ada cabaran dia, tahfiz ada cabaran dia, sekolah rendah ada cabaran, sekolah menengah ada cabaran, kolej kita juga ada cabaran. Kita ada kolej, 3 kolej peringkat negara di Kedah, di Queensland Kuala Lumpur, Pudeki di Terengganu. 3 kolej milik PAS ada cabaran yang cukup hebat untuk kita nak hadapi. Tapi apapun, insyaAllah kita akan terus bangkit, tuan-tuan. InsyaAllah saya esok lusa 15 hari bulan akan berada di Kelantan untuk kita hadiri suatu himpunan pendidik peringkat kebangsaan. Akan dirasmikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan. Dan ada di sana tokoh-tokoh yang akan kita anugerahkan, antaranya tokoh yang sangat berdasar kepada pendidikan ialah Allahyarham Ustaz Haji Abu Bakar Cik. Tuan-tuan, antara jasa akhir waktu jenazah dia dibawa balik ke rumah, orang pergi ziarah ramai-ramai. Dalam ramai-ramai itu ada sekumpulan yang mereka sudah duduk beberapa hari di rumah dari sekolah Allahyarham. Rupanya mereka sedang berbincang, sedang berfikir, sedang merancang, menyiapkan suatu silibus untuk menunaikan hasrat akhir Allahyarham, ialah mewujudkan sebuah ma'had tahfiz untuk orang-orang buta di Malaysia. InsyaAllah, tuan-tuan, siap silibus ini. Saya pun akan minta tolong dengan kawan-kawan di Terengganu untuk pastikan kita akan bawa silibus itu di Kedah, insyaAllah. Kita cuba, tuan-tuan, untuk negeri Kedah juga menyahut usaha ini, tinggalan jasa akhir Allahyarham dalam pendidikan, iaitu menubuhkan ma'had tahfiz untuk orang-orang buta di Malaysia. Mudah-mudahan ini menjadi hasrat yang akan dicapai. Dan insyaAllah, tentu legasi kepimpinan pendidikan Allahyarham Ustaz Haji Abu Bakar Cik, legasi kepimpinan pendidikan Ustaz Ahmad Izzat Muhammad Syauqi, walaupun usianya muda tapi jasa dalam pendidikan cukup besar. Dia jadi pengurusi di sini, pengurusi di Sekolah Menengah Islam Darul Ulum Ustaz Ahmad Izzat ni. Dan usia 35 tahun Allah menjemput kembali ke sisinya. Kita doa untuk mereka yang mendahului kita, Allah bagi keampunan, rahmat kepada mereka. Mudah-mudahan syurga untuk mereka. Untuk kita yang masih hidup, kita teruskan perjuangan. Jauh lagi jalan kita di hadapan. Tapi tuan-tuan, kita akan terus melangkah, insyaAllah, dengan pendidikan PAS akan cemerlang. Dengan pendidikan Islam akan diangkat tinggi. Dengan pendidikan Islam akan berjaya membentuk tamadun kemanusiaan di atas muka bumi ini. Dan insyaAllah dengan pendidikan kita akan berjaya dunia dan akhirat. Terima kasih. Tahniah kepada Seridu 25 tahun. Tahniah kepada semua yang terlibat menganjurkan majlis ini. Terima kasih. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.
Seperti yang disebut tadi oleh Fadil Ustaz Ahmad bin Yahya, cabaran sekolah rendah Islam ini untuk menempuh 25 tahun yang akan datang. Pihak sekolah telah memberi tanah wakaf, tanah di belakang itu, dan menjualnya secara wakaf. Tanah itu bernilai Rp400.000. Bahkan sekolah rendah Islam Darul Ulum juga dalam proses untuk tukar bumbung surau itu. Ya, musim hujan kirim memerlukan sejumlah Rp40.000. Dari mana tuan-tuan semua kita nak memperolehi wang itu kalau bukan daripada tuan-tuan semua? Jadi saya melancarkan derma jihad pendidikan sekolah rendah Islam Darul Ulum. Silakan kepada petugas-petugas kita. Bagi meneruskan majlis mempersilakan saudara Suhaizan bin Kayat memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan sambutan Jubli Perak Sekolah Rendah Islam Darul Ulum pada malam ini. Majlis mempersilakan beliau. Tafadhal mashkura. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hormati saudara musim majlis yang kasihi Fadil Ustaz Ahmad bin Yahya, Setiausaha Dewan Ulama PAS Negeri Kedah, dan juga Adun Alo Mengkudu, yang dimuliakan Fadil Ustaz Muhammad Nasir Zakaria, Ketua Pemuda PAS Negeri Kedah, yang hormati Fadil Ustaz Musagab bin Najib Ahmad, Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Kedah, Fadil Ustaz Muhammad Fikri bin Ishaq, Guru Besar Sekolah Rendah Islam Darul Ulum, DKDK Perhubungan PAS Negeri Kedah, Muda Negeri Kedah, pimpinan-pimpinan PAS kawasan, Ustaz Fauzi Hussein, Saudara Aris Awang, Wadi Nasir Mustafa, dan pimpinan-pimpinan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, ramanya kita panjatkan kesyukuran kita Allah Subhanahu Taala kerana malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di sini dalam satu program sambutan 25 tahun Seridu ini. Ini satu usaha yang sangat mulia dan sangat hebat, ya. Telah 25 tahun Seridu ini ditubuhkan dan menghasilkan lebih kurang 13 sekolah, dan usaha ini memang satu usaha yang memerlukan satu pengorbanan yang sangat besar, dan pemuda PAS sendiri merasa ini merupakan satu perkara yang penting apabila kita lihat setelah habis kanak-kanak ini peringkat prasekolah habis peringkat pasti tak ada tempat nak sambung, kan? Sebab itulah kita ambil inisiatif untuk tubuh Jabatan Pendidikan Sekolah Rendah ini, ya, yang khususnya untuk memberi fokus terhadap pendidikan sekolah rendah. Sekolah menengah ni kita tak buat lagi, sekolah rendah kita tak buat dulu, ya. Kita baru nak buat sekarang, tapi pemuda PAS di Kedah ini dah 25 tahun buat, ya. Jadi maknanya advance-nya pengurusan Seridu ni 25 tahun lebih advance daripada kita, ya. Ini satu yang sangat mulia, dan pengorbanan ini sangat besar, dan pendidikan ini merupakan satu pelaburan pendidikan ini, ya. Satunya pelaburan kepada semua manusia kita.
Sayyidina Umar sebut, dia kata kalau kita nak melihat generasi yang akan datang, maka lihatlah generasi yang ada pada hari ini, generasi muda yang ada hari ini. Nak melihat generasi yang akan datang, lihatlah generasi yang ada pada hari ini. Baik generasi muda yang ada pada hari ini, baiklah generasi yang akan datang. Sebaliknya kalau buruk generasi muda hari ini, buruklah generasi yang akan datang. Ini gambaran ataupun disebut sebagai indikator macam mana kita nak lihat generasi-generasi yang akan datang. Begitu juga pelaburan terhadap pelaksana dan kita orang dewasa ini adalah pelaburan satu jihad fisabilillah yang ada pada kita untuk kita dapat imbuhannya di akhirat nanti, di mana yang selalu disebut Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi